الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Di hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hikmah Bulan Ramadan. Muslimin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan di awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini jelas sekali mengingatkan kita tentang kewajipan berpuasa dan tujuan utama adalah untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan ia merupakan masa gembira kepada orang yang beriman, kerana setiap saat ada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari yang penuh dengan keberkatan, peluang untuk kita menyucikan diri dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila datangnya bulan Ramadan, baginda akan merasa gembira, dan kegembiraan baginda disampaikan kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dikasihi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bermaksud, wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya lagi berkat. Bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang puasanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu perintah yang diwajibkan, dan selain daripada itu disunatkan salat sunat tarawih pada malam-malam harinya. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwa, wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan melakukan satu daripada perkara kebajikan, samalah seperti dia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan, yakni amalan yang fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan, yakni yang fardu pada bulan itu, samalah seperti dia menunaikan 70 perkara yang difardukan Allah pada bulan-bulan yang lain. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yunadi munadi ya ghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, akan dengar seruan daripada langit yang menyuruh, wahai orang yang ingin melakukan kebajikan, teruskanlah melakukan kebajikan. Wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, hentikanlah.
bagi Allah melepaskan ramai orang daripada neraka. Dan seruan itu berlaku pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan ialah madrasah yang terbaik bagi umat Islam untuk membina perubahan diri sepanjang tahun. Ramadan yang bermatlamat kepada takwa, asasnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah utama, yaitu berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan berbagai ibadah di sepanjang bulan Ramadan, yang merupakan cara utama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan sangat benar janji Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan setiap pahala yang dilakukan, dan kemuncak sasarannya ialah pembersihan hati daripada segala dosa yang dilakukan. Mimbar yang mulia ingin menyatakan, inilah di antara pendekatan dan motivasi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membina kepribadian muslim sejati, agar konsep pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat direalisasikan dengan sebenarnya. Oleh itu amat diharapkan agar dengan menghayati hikmah bulan Ramadan ini, sekali lagi penekanan dapat diutamakan agar mampu mendidik umat Islam untuk menjadi insan yang bertakwa. Takwa ialah nilai hidup yang berpandukan kepada penilaian dan piawaian Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan, kita dilatih untuk membuat satu lonjakan daripada melakukan satu amalan biasa kepada amalan yang luar biasa. Amalan dalam penilaian manusia kepada amalan yang tertinggi, iaitu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perubahan yang kita ingin lakukan, sama ada ianya berkaitan dengan persoalan hidup, penampilan diri, menambah pendapatan, perlulah berasaskan kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala yang berteraskan kepada nilai takwa dan iman. Justru segala ibadah yang dituntut sepanjang Ramadan perlulah dilaksanakan secara ikhlas, secara jujur, sabar dan berdisiplin. Oleh itu perlu diingat bahawa segala ibadah yang dituntut pada bulan Ramadan merupakan peluang terbaik untuk membina perubahan diri. Dan ingatlah, segala ibadah di bulan Ramadan yang dilakukan dengan sempurna mampu mengawal segala kemaksiatan dunia dan dapat mendidik jiwa menjadi lebih tenang dan membentuk diri menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan dalam membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah surau-surau dan masjid-masjid dengan membawa anak-anak dan keluarga kita untuk sama-sama melaksanakan amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Percayalah bahawa kebersamaan kita dalam proses pengabdian diri akan membuatkan syaitan merasa sukar dalam menggoda manusia, sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Yakinlah tuan-tuan bahawa bagi mengimarahkan bulan Ramadan dengan segala ibadah dan memperolehi ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita hendaklah diasuh dan dilatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermujahadah melawan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan, tugas untuk mengawal hawa nafsu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui latihan-latihan dan keistimewaan yang tersedia secara khusus pada bulan Ramadan dengan melakukan amal ibadah. Kita juga dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah yang lain dengan mengisi ruang-ruang yang ada, antaranya dengan menunaikan salat-salat tarawih, bertadarus, bersedekah, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid, menuntut ilmu dan sebagainya. Dan ini penting bagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari keridhaannya. Ingatlah, amalan wajib dan sunat pada sepanjang bulan ini merupakan latihan tubi insan kepada pembersihan hati, mendisiplin anggota badan, mengukuhkan akhlak dan mencegah penyakit. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan beribadah, dengan penuh keimanan dan pengharapan akan keredaan Allah, maka dia diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada isi kandungannya, yaitu yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keampunan, dan bulan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengambil peluang dalam bulan Ramadan untuk menyucikan diri daripada segala dosa kecil dan dosa yang besar. Semoga selepas selesainya Ramadan, kita bagaikan kain putih yang suci bersih daripada segala kekotoran zahir dan batin. Yang ketiga, umat Islam perlu mengambil kesempatan pada bulan Ramadan untuk memperbanyakkan doa dan amalan bersedekah kepada fakir miskin yang menjadi amalan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan kita jauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغون سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد
wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal miham bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuan-tuan dirahmati Allah, selepas solat Jumaat nanti insya-Allah yang berkelapangan sama-sama kita dirikan solat hajat, mendoakan kepada saudara-saudara kita muslimin di Palestin yang sedang diuji dengan keganasan oleh wak Yahudi Israel. Jadi sama-sama kita doakan supaya mereka diberi kecekalan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan supaya pakatan jahat kaum Yahudi dan para kufar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas solat Jumaat nanti insya-Allah.